أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداخرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia daripada bahawa ia jauhar atau ada ia arad. Dan Allah Ta'ala bukannya jauhar dan bukannya arad. Maka tiada ia menyerupai akan suatu daripada makhluk. Sekali-kali qala muallifu rahimahullah ta'ala muka surat 6 baris yang ke-9 kalau naskah yang sama seperti saya. Jadi sebagaimana yang telah kita ikuti kemarin sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Yang baharu itu maksudnya dulunya tak ada, kemudian ada, itu dia panggil baharu zati, bukan baru zamani. Baharu zamani itu maksudnya masa, iktibar masa, maknanya baru. Jadi Allah Ta'ala tak serupa, tak sama, tak sebalah, tak selagu, tak sebanding, tak standing, tak setaraf, tidak sekufu. Limadha, kerana apa? Kerana mana tak serupa Allah Ta'ala itu maknanya pada satu wajah sekalipun, pada suatu segi, pada suatu jalan wajah, mana pada satu cara sekalipun tak serupa. Kerana apa? Kerana apakah Allah Ta'ala tu tak serupa, tak sama dengan segala hawadis ini ataupun makhlukat ini, ataupun alam ataupun mungkin ini, kerana segala yang baharu ini, segala yang baharu hawadis ataupun makhluk tiada sunyi ia, maknanya tak dapat tidak ia daripada bahawa ada ia segala yang baharu ini ialah jauhar. Jauhar sama juga dengan makna jirim. Cuma bedanya dari sudut mafhum sedikit-sedikit. Jauhar atau jirim ialah tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda yang nak kepada tempat, yang perlu bertahayuz pada tempat. Misalnya, botol ini. Botol ini dia berada pada tempat, dia mengambil. Itu yang dipanggil sebagai mengambil lapan. Mengambil tempat. Jadi jirim tu tiap-tiap perkara yang mengambil lapan, yang nak kepada tempat. Jadi botol ini dia tahayuz bertempat pada tempat dia ni. Jadi kalau kita alihkan benda ini, kita pindahkan dia ini, maknanya dia akan duduk di tempat dia. Tempat ini bukan maksudnya ialah tempat macam tempat saya duduk ini, tempat ini dia tak berubah di sini. Tidak, bukan begitu. Maksud dianya ialah tempat. Maknanya ni jirim dan juga dipanggil sebagai jauhar. Panggilan jauhar itu ialah merujuk kepada tiap-tiap benda bertokok. Tu. Yang boleh kita indera dengan panca indera kita. Itu makna jauhar.
Yang jirim itu dari segi mafhum, pihak mafhum dia ialah tiap-tiap perkara yang boleh bawa diri sendiri, dia panggil. Yang pertama dianya jirim ataupun jauhar ini dia boleh bawa diri sendiri. Kalau kita belajar dengan guru dia panggil turus. Turus. Dia bukan suatu benda yang menumpan kepada yang lain, tidak. Dia tidak menumpan kepada benda lain. Kewujudannya itu tidak berhajat kepada menumpan kepada jirim ataupun zat yang lain. Kerana dia sendiri adalah zat dah, dia sendiri adalah jirim dah. Bila jirim, dia boleh bawa diri sendiri. Boleh bawa diri sendiri, maksudnya dia tu adalah turus. Turus. Bukan benda yang menempel kepada suatu yang lain, tu tidak. Dia adalah turus dan dia tu nak kepada tempat untuk dia bertahayuz, bertempat, mengambil tempat itu. Jadi yang pertamanya jirim, bila kita kata jirim, makna benda yang orang panggil mengambil lapan, mengambil tempat, dan dia tu boleh bawa diri sendiri. Kemudian jirim ni pula dia ada dua pula. Satunya dia panggil yaqbalu qabulul qismah, terima pembahagian. Terima bahagi. Terima bahagi ni maksudnya boleh dibelah, boleh dikerak, boleh dibahagi-bahagikan dia dengan apa cara, tak kira lah. Maka itu disebut sebagai jisim. Dengan iktibar jisim tu maksudnya jirim jugalah. Jisim tu ialah jirim. Tapi jirim yang boleh dibelah bahagi. Maksudnya boleh terima kismah. Yaqbalu qabulul kismah. Boleh terima kismah. Kismah ni makna pembahagian. Cara pembahagian tu sama ada kerak, belah, kerisi, koyok atau kita kata soyok koyok. Tu semua benda boleh terima bahagi. Mana benda yang kalau kat bahasa Kelantan dipanggil boleh repih. Boleh repih, boleh. Tu dia panggil kismah, pembahagian. Cara pembahagian tu macam-macam. Jadi kalau jirim yang boleh menerima pembahagian, itu dinamakan sebagai jisim. Mana jismun. Jadi jisim itu adalah jirim. Jadi nisbah di antara keduanya ialah umum khusus mutlak, dia panggil. Umum khusus mutlak sebagaimana Nabi Rasul. Tiap-tiap Rasul itu ialah Nabi. Tiap-tiap Nabi tak semestinya jadi Rasul. Tiap-tiap jirim itu adalah tiap-tiap jisim itu adalah jirim. Tiap-tiap jirim tak semestinya jisim. Jisim itu sudah tentu dia adalah jirim. Itu makna jismun, jisim. Makna jisim. Tiap-tiap jisim adalah jirim. Tiap-tiap jirim tak semestinya jisim. Karena dia ada satu lagi. Jisim itu adalah jirim yang menerima pembahagian. Jirim yang boleh terima belah bahagi, kata orang Kelantan. Boleh dibelah, boleh dikerak, boleh dikerisi, boleh direpih, boleh disoyok. Tu nama dia terima pembahagian lah tu. Mana belah secara melentang, secara membujur, secara serun, secara apapun boleh dipecah-pecahkan kepada bahagian-bahagian yang lain. Boleh dibahagi-bahagikan. Maka dinamakan dia sebagai jisim. Manakala jirim yang tak boleh dipecah bahagi, itu dinamakan sebagai jauhar fard, atau semua baca fird. Jauhar fardin. Namanya jauhar. Jadi jauhar dengan jirim itu dia mutaradifan. Dua perkataan yang muradif lah. Sama, merujuk kepada benda yang sama. Jauhar kadang-kadang disebut sebagai jirim, kadang-kadang disebut jauhar. Ketika merujuk kepada dia tidak menerima belah bahagi, maka disebut dengan perkataan jauhar. Jauhar fardin. Jadi tidak disebut. Dari makna jirim fardin itu tidak disebut. Yang disebut ialah jauhar fard. Jadi jauhar fardin itu ialah jirim lah. Jirim yang tak boleh tak boleh terima belah bahagi. Tu. Maka nama dia, tapi dia tu mengambil tempat sendiri. Maknanya dia tu turus. Turus maksudnya dia boleh bawa diri sendiri. Dia bertahayuz. Bertahayuz ni mengambil lapan.
Cuma dia tak boleh terima belah bahagi. Tak boleh terima belah bahagi. Nah, maka dipanggil sebagai jauhar fard. Kalau jirim yang boleh terima belah bahagi, nama dia jismun, makna jisim. Jadi, sebab apa kata Allah Ta'ala tu mukhalafah? Bagi yang baru, maksudnya tak serupa, tak sama, tak sebalah, tak selagu. Tuhan ni macam mana? Tuhan tak semacam dengan macam-macam mana. Tuhan ni balah mana? Bahasa Kelantan panggil balah mana? Yakni Tuhan tak sebalah. Tak sebalah ni maknanya tak selagu. Tuhan lagu mana? Tak selagu. Allah Ta'ala ni makna tidak, tidak menyerupai, tidak menyamai, akan awadis atau makhluk pada mana-mana sudut, segi, wajah, dok. Kerana apa? Kerana hawadis itu, sama ada dia dua perkara. Hawadis itu boleh saja dia itu adalah jauhar ataupun jirim. Jadi Allah Ta'ala bukan jirim. Allah Ta'ala tidak mempunyai ciri-ciri jirim. Mengambil tempat. Allah Ta'ala tak bertempat. Dan juga menerima kismah Allah Ta'ala. Dan boleh bawa diri sendiri itu. Ialah zat Allah Ta'ala. Pun juga maknanya dia berdiri dengan sendirinya. Jirim ini maksudnya dia tu boleh bawa diri sendiri. Makna turus. Suatu kejadian yang turus. Itu sebagaimana yang kita belajar daripada guru. Kejadian yang turus. Turus tu maknanya benda yang teras. Jadi kalau yang boleh terima bahagi nama dia jisim. Tak boleh terima bahagi nama dia jauhar fard. Atau ada ia arad. Hawadis ini dua perkara saja. Diri kita. Diri kita juga adalah hadis. Diri kita ni ada dua saja. Sama ada jirim, makna jauhar, jirim, jauhar, ataupun arad. Arad ni ialah sifat yang baharu. Allah Ta'ala tu qadim. Jadi sifat Allah Ta'ala tak boleh dipanggil arad. Arad itu, arad itu, di dalam ilmu ini. Dalam ilmu lain, makna dia lain pula. Jangan kita campur bahawa habis. Jadi macam nasi kabu. Tak apa, sedap makan. Mana ilmu kita tak boleh. Makna benda yang dibuat, sakatannya itu kita kena berhenti pada sakatannya. Sakatan itu maksudnya takrif lah. Makna hudud. Hudud itu makna takrif secara sempadan. Makna sakatan. Jadi arab di sini dalam ilmu pengajian ilmu akidah tauhid. Arab itu ialah sifat yang baharu. Sifat yang baru yang mana ciri-ciri dia tidak boleh membawa diri sendiri. Lazim, dia ada lawazim dia. Lawazim ni perkara yang tak dapat tidak bagi dia. Lawazim dia, setengah daripada lazim dia kena menumpan di jirim. Dia tidak boleh bawa diri sendiri. Arad itu ada juga dikatakan makna sejak yang kita boleh capai dengan panca indera, dan juga satu lagi ialah hati kita yang boleh kita gambarkan. Yang kita boleh lukiskan di dalam hati kita. Gambarannya. Jadi seperti warna, suara, semua tu dia panggil arad. Seperti bentuk tubuh badan kita. Macam tubuh badan kita. Mana zat tubuh badan kita, darah, daging, orang. Itu dia panggil jirim. Ataupun jauhar. Kemudian bentuk gemuk kita, kurus kita, itu adalah arad. Haikal itu. Mana bentuk. Jadi dua saja. Jirim ataupun arad. Sebab itu dia ada satu lagi bahagian ilmu nak membantukan kita tu faham ilmu akidah ini dengan lebih dakik, dengan lebih halus. Dia panggil makulatul asyarah. Makulah asyarah maknanya 10 perkara yang dibincangkan. Yang pertamanya ialah jauhar atau jirim. Yang 9 lagi itu adalah arad. Dan itulah makna dia sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, suatu ungkapan man arafa nafsah arafa rabbah. Walaupun ada setengah kata hadis, tetapi kedudukannya boleh dipertikaikan, tapi tak mengapa kerana makna ini adalah sahih. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dirinya tu apa dia? Dirinya itu ialah hadis lah, makhluk. Jadi maksudnya ialah kita nak kenal Allah Ta'ala, kita kena tengok makhluk. Sebab kita tidak nampak
Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu gaib. Di atas dunia ni gaib. Sebab apa Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala tu wujud yang khariji. Wujud yang hakiki ada sungguh. Tapi mengapa kita tak dapat melihatnya sekarang? Ada banyak hikmah-hikmahnya. Banyak hikmah-hikmahnya. Orang etis sentiasa saja mengemukakan persoalan bahasanya aina Allah, mana Allah Ta'ala. Saya boleh beriman dengan Tuhan awak. Tunjukkan kepada saya mana Tuhan awak. Itu. Maka untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan begini, itu nak kepada orang panggil kepintaran kita. Mampu kita untuk, itu maknanya orang panggil sahibud dalil tafsili. Mana orang yang memiliki dalil tafsili. Jadi maknanya tohmoh dakwah yang palsu. Contohnya sebagaimana yang berlaku kepada orang panggil ada pengikut kepada orang yang bawa ajaran yang sangat bercanggahlah dengan syariat. Begitu dalam video dia nampak inilah gambar kawasan, maksudnya faham kitanya letak kamera di sini. Nampak atas meja ada gelas. Dia kata Han kata orang Hindu sembah berhala, Han pun sembah berhala juga dia kata. Tubik-tubik lagu tu Assalamualaikum tu tak ada dah. Dia kata Han itu makna kalau bahasa Kelantannya demo kata orang Hindu sembah berhala. Demo pun sembah berhala juga. Mana? Hanu di sana di Mekah. Zaman dahulu orang kafir dia tak tahu kita orang Islam pergi ke Mekah buat apa, dia tak tahu. Sekarang kita tahu apa saja upacara orang Hindu buat. Yahudi sembahyang macam mana kita tahu sebab kita boleh tengok gambarnya. Begitu juga mereka dapat melihat gambar. Oh, dia kata rupa-rupanya orang Islam pergi ke Mekah tu duduk sembah Kaabah, sujud semua ke arah Kaabah bila sembahyang. Maka sembah Kaabah tu batu. Oh, sedap buat demo kata kawin sembah berhala. Rupa-rupanya demo sembah berhala juga. Jadi macam mana kita nak jawab tu? Jadi kita kena faham. Kaabah tu, adakah kita tu sembah Kaabah? Jadi kalau orang Islam pun bila diajukan dengan dilontarkan dengan perkara begini, dia berkata, macam ya saja. Sudah hijau lah. Macam betul saja. Oh, kita pun sujud. Oh, saya tak perasan. Rupa-rupa kita pun sujud ke arah Kaabah itu macam sujud kepada Kaabah. Ni yang letih ni penat ni. Kalau kita tidak dapat sekurang-kurangnya tak apalah kita tak mampu untuk nak orang panggil berhujah dengan orang yang berkata begini. Sekurang-kurangnya kita tidak terikut apa yang dikatakan. Yang dia tu orang apa dia? Orang Islam ke orang bukan Islam? Yang dia kata demo tu awak kata orang. Sebenarnya orang Hindu yang kata kepada kita begitu. Tapi dia ambil hujah orang Hindu. Orang Hindu tu dia marah kepada orang Islam, kepada ulama-ulama Islam yang mengatakan mereka sembah berhala. Bodoh, kita kata bodoh. Kita buat berhala, kita sembah dia. Dia pun nak marah lah. Lama dah dia duduk bekal. Tiba-tiba dia tengok dalam gambar. Kita orang Islam pergi ke Mekah. Sembahyang, sujud, semua menarah kepada Kaabah. Dia pun boleh dapat idea untuk serang balik kepada kita. Dia kata orang Islam ini, orang panggil paku dolam, paku serpih. Mengata orang diri dia yang lebihnya. Dia kata kita ni sembah berhala. Yang dia tu tak sembah berhala. Sembah berhala juga. Tu. Baiklah kita orang Islam ini kita menghadap kepada Kaabah itu sebagai kiblat sembahyang. Bukannya kita sembah batu. Kalaulah kita tu sembah Kaabah, kalau yang sembahyang di atas kapal terbang, bermakna dia kena sembahyang secara macam mana tu Imam? Secara meniarap lah. Dah Kaabah duduk bawah. Tapi bukan. Sembahyang di atas kapal terbang, kalau Arab Saudi itu makna kita boleh belakang di ekor dia tu ada tempat sembahyang, boleh sembahyang berdiri. Atau sembahyang di atas kursi. Tiada pun seorang yang sembahyang itu meniarap. Itu dalil. Dia banyak. Itu bergantung kepada keadaan. Bagaimana kita nak handas balik. Orang panggil kepada mereka. Jadi Kaabah itu adalah sebagai simbol penyatuan sahaja. Tempat yang dimuliakan. Inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah
Mula-mula binaan bangunan yang timbul, sebab tu dia panggil Kaabah di atas muka bumi ialah Kaabah. Yang ada di Bakkah tu makna Makkah, iaitu Baitillahil Haram. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ketika orang-orang Yahudi mempertikaikan Nabi. Kerana setelah berhijrah, Nabi sembahyang menghadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian tak lama selepas beberapa bulan lepas pada itu, Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala berpaling semula kepada Kaabah. Lalu mereka mengatakan Nabi ni jenis orang yang tidak ada pendirian. Sekali menghadap kat tu, sekali menghadap kat ni. Lalu Allah Ta'ala menafikan begitu, mengatakan bukanlah kebaikan itu bahawa kamu tu berhadap kepada masyriq ke maghrib ke. Bukan itu. Bukan masalah kita tu menghadap ke, maksudnya kepada Kaabah ataupun Baitul Maqdis. Soalnya itu adalah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan itu ialah pada mentaati perintah Allah Taala. Tak kira kita ni ikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala suruh kita menghadap sembahyang menghadap ke timur, menghadap ke timur. Jadi maknanya itulah keadaannya. Maknanya arad itu adalah dia panggil suatu yang kena menumpan pada jirim. Seperti warna, segala warna-warna, segala bentuk. Arad. Itu mana arad. Adapun Allah Ta'ala tu dia tak panggil arad, dia panggil sifat. Jadi arad itu ialah sifat yang baharu. Baharu tu kita lah. Jadi makhluk makna yang baharu ni dua perkara saja. Sama ada dia tu adalah jirim ataupun jauhar, ataupun dia adalah arad. Kita tengok saja kepada apa saja bentuk itu adalah bentuk tu adalah arad. Diri benda, meja, macam meja ni. Meja ni makna jirim ataupun jauhar, sebab dia boleh bawa di sini. Kewujudannya itu adalah sendirian berhad. Tapi arad bentuknya warna itu kena menumpan kepada jirim. Itu makna arad. Jadi arad mana benda yang orang panggil mana sifat yang baharu. Dia ada lagi lah beberapa lawazim. Jadi arad itu dia terbahagi kepada 9. Ini secara tafsilinya, mana kita kena belajar satu ilmu lagi nama dia Maqulatul Asyarah. Tapi tidak ramailah orang belajar ilmu ni. Mana arad itu makna mata, aina, milik, semua tu dipanggil arad belaka. Bila, di mana, takayuh makna kaifa, macam mana, itu semua tu adalah arad. Macam mana maksudnya gemuk kuruh kita ni. Jadi maknanya itu makna arad. Makna yang baharu ni tak sunyi daripada jauhar ataupun arad. Maksudnya sama ada dia tu jirim ataupun dia arad. Maka Allah Ta'ala bukan jirim, Allah Ta'ala bukan arad. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala tu mukhalafah. Mana bersalahan, maksudnya tidak sama, tidak serupa dengan yang baharu. Karena yang baharu itu dua perkara. Sama ada dia tu adalah jirim ataupun jauhar. Jirim jauhar ni barang yang berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Itu pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu insya-Allah lagi akan datang. Itu maksudnya kalau ada nas-nas atau berdalil Al-Quran yang pada zahirnya itu seolah-olah macam Allah Ta'ala tu bertempat. Itu makna sifat-sifat dia panggil bertempat, beranggota. Yang ayat-ayat ini dipanggil sebagai ayat-ayat sifat. Jadi kita orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah ada pegangan yang tersendiri bagaimana untuk menyelesaikan menangani masalah ini. Maksudnya bagaimana kita nak memahami banyak dalam Quran banyak amintum man fis sama, adakah kamu rasa aman mereka yang pada langit. Ini seolahnya macam Allah Ta'ala tu duduk di dalam langit, mana di langit ataupun dalam hadis ini dalam kitab Muslim kita akan sampai hadis yang mana syurga ataupun kitab mana nanti syurga dan neraka ni duk balah berhujah tahajjatil jannati wan nar. Syurga dengan neraka duk balah duk royak. Syurga duk menyahulah dia ni tempat orang panggil orang-orang baik. Neraka dia aku dia royak sebab
Lalu Allah Ta'ala motuh kerak ke, tak sudut balah lah. Mung syurga, anti rahmati. Mung ni ialah rahmat aku. Aku memberi nikmat kepada orang-orang yang aku kandung, yang aku masukkan dalam mung. Ini neraka mung tu adalah azabi, azab aku. Yang aku kenakan azab aku ni kepada para mutakabbirin, jabbarin. Orang motor, bering, hagah dengan Tuhan, bertenggok, manggok. Aku azab dia di dalam. Akhirnya Allah Ta'ala pun memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Maka neraka kata, hal mim mazid, ada lagi kau weh? Masih ada ke lagi tidak? Maknanya neraka ni dia makan banyak. Syurga cukup dah awak masuk ahli syurga, cukup. Bermakna tak ramai yang masuk syurga. Neraka ni bila dimasukkan satu kumpulan di dalam neraka, maka neraka kata hal mim mazid, ada lagi ke weh? Masih ada lagi ke tidak? Tu. Dimasukkan satu puak pula dalam neraka. Hal mim mazid, ada lagi ke weh? Maksudnya masih ada lagi ke tidak? Aku tak cukup, aku lapar lagi ni. Tak kenyang lagi. Duk main hal mim mazid, boi volok man hal mim mazid, ada lagi ke weh? Hatta yada'a rabbuka qadamahu. Tu dia. Sehinggalah Tuhanmu meletakkan qadam ni tapak kaki, maksudnya kaki lah, ar-rijl. Dalam neraka, maka neraka berkata qatin, cukup pada dah. Allah Ta'ala makna Tuhan kamu memasukkan kakinya dalam mana qadam, mana tapak kaki, mana kaki ke dalam neraka. Oh, maknanya Tuhan ni ada kaki ni. Maka kaki tu nama dia apa dia? Anggota. Jadi anggota dia panggil apa? Dia jisim dah. Tu dalam Quran tu ada begitu. InsyaAllah kita akan ikuti selepas daripada ni. Bagaimana kita nak menyelesaikan ayat-ayat sifat? Ini disebut sebagai ayat-ayat sifat. Tu. Jadi, awil kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi, mana Tuhan meletakkan kaki, maksudnya Allah Ta'ala itu kita akan bahaskan semula. Bagaimana nak memahami ayat ja'a rabb, mana wa yabqa wajhu rabbika, makna kekalah oleh wajah Tuhan. Wajah ni makna muka, bahasa Melayu kita muka. Tuhan ada muka. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Tuhan ada tangan, bermakna beranggota, berjisim. Itu nanti dulu. Untuk kita selesaikan isu ini, bagaimana kita nak tatbikkan, kita nak padankan dengan kefahaman bahasanya Allah Ta'ala itu menyalahi. Kalau Allah Ta'ala menyalahi dengan yang baru, kenapa ada di dalam Quran? Kenapa ada di dalam hadis? Hal-hal yang menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala itu sama, berjisim, berjirin sebagaimana makhluk. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, yang pertama, kerana apakah Allah Ta'ala itu menyalahi kerana, ataupun tidak sama, kerana hadis itu satunya sama ada dia tu jirim ataupun jauhar, yang kedua dia tu adalah arad. Jadi arad ni dia macam-macam, ada 9 jenis arad. Jadi dan Allah Ta'ala tu bukannya jauhar. Allah Ta'ala bukan zat yang bertongkol. Tidak. Zat Allah Ta'ala tu bukan mengambil lapan. Mana tahayuz. Mana zat Allah Ta'ala tidak mengambil lapan, tidak bertempat. Jadi macam mana dia nak menyamai dengan makhluk ataupun dengan hadis? Dan bukannya arad. Arad ni yang menumpan pada jirin. Allah Ta'ala tu zat. Maka dia tidak berhajat nak menumpan kepada jirin ataupun suatu benda yang lain. Maka dengan itu Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk ataupun dengan hawadis. Sebab hawadis itu 2 perkara saja. Sama ada jirim ataupun arad. Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jauhar. Dan Allah Ta'ala bukan arad. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala menyalahi, makna tak menyamai dengan makhluk ini, maknanya pada mana-mana wajah sekalipun.
maka tiada ia menyerupai, tiada ia Allah menyerupai akan suatu pun daripada makhluk sekali-kali. Maka jikalau mencampur oleh syaitan pada zihin, syaitan ni ada dua sebenarnya, syaitan minal jin wal ins, daripada jin, itu yang mencampur kepada zihin, dan daripada manusia juga adalah syaitan. Karena syaitan itu adalah sifat, bukan nama diri, nama sifat. Iblis yang menjadi syaitan. Syaitan itu ialah makhluk yang jauh daripada Allah Ta'ala. Maka tak kira lah dia tu bangsa apa sekalipun, kalau dia jauh daripada Allah Ta'ala, dia adalah syaitan. Yang menolak ketuhanan Allah Ta'ala itu makna syaitan. Jadi seandainya mencampur oleh syaitan pada zihin pada minda kita. Apa dia? Pada zihin engkau, pada minda engkau, bahawasanya apabila tiada Tuhan, tiada ada Tuhan, mana tidak ada Tuhan itu jirim, dan tiada arak, maka apalah hakikatnya? Dah Tuhan ni jirim pun tidak, arak pun tidak, jadi hakikat Tuhan ni apa dia? Tu. Maka bagaimana? Kalau ada mari terletak dalam hati kita, masuk pada zihin kita, rupa macam ini, itu sebenarnya adalah campur ke daripada syaitan untuk mengelirukan kita, mewahamkan kita kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah Allah Ta'ala itu tidak jirim, tidak arak, jirim dengan arak itu apa yang kita faham tentang kewujudan ini. Daripada orang panggil kalangan hawadis atau memakhlukat. Dah Allah Ta'ala ni bukan jirim, bukan arak, kerana benda yang wujud di ni itu jirim. Kalau tidak jirim, ialah arak. Itu yang kita fahami tentang makhluk. Maka apalah hakikatnya? Hakikat Tuhan, hakikat zat Tuhan, diri Tuhan. Jadi kalau kita cuba fikirkan hakikat Tuhan itu satu benda yang sangat bahaya. Karena ketika itulah syaitan akan ambil kesempatan untuk merupa-rupakan di dalam hati kita, menggambar-gambarkan di dalam hati kita satu bentuk kefahaman bahawa Tuhan itu secara berjirim, berjauhar, berarad. Tu. Mana mungkin, mana boleh tidak arak, tidak jirim. Tak ada lagi tu. Sama ada bawa kepada kalau begitu Tuhan ini tidak ada hakikat. Tidak ada hakikat mana? Bahagia tak wujud. Pergi kepada Tuhan ini tidak wujud bersifat dengan wujud pula. Tu. Jadi maknanya jangan beri peluang kepada syaitan untuk mengambil kesempatan untuk nak taswiskan kita, memutarbelikkan kita, menyebabkan kita jadi keliru. Sebab itulah kita ni berhajat kepada berada di dalam masyarakat. Kalau dalam kitab tasawuf kita berbicara tentang uzlah. Orang alim dia tak boleh uzlah pergi makna secara badani. Yang mana mereka meninggalkan makhluk. Mereka itu adalah siraj, mereka berdosa kerana menyebabkan makhluk itu makna terdedah kepada ancaman-ancaman bahaya. Orang-orang yang mengarut ni ramah ni. Ulama kena duduk. Kemudian orang awam pula yang menjadi manik, halangan kepada mereka untuk berada bersendirian di suatu tempat ialah bahaya dari sudut agama. Kerana dari sudut agama akidahnya, makna bila kita duduk sore-sore di kita, apapun muskilat yang datang di dalam hati kita, kita akan selesaikan sendiri-sendiri. Kita tembur-tembur dengan kepala otak kita. Desak-desak dengan akal fikiran. Akhirnya kita akan dapat konklusinya, makna rizaknya, natijahnya. Yang itu sebenarnya at-tazyinu minasyaitan. Hak yang dihiasi oleh syaitan, kita mari fikir, kita berasa kena, kita dapat jawapannya. Pada itu jawapan itu adalah apa yang disediakan oleh syaitan. Maka jadi sesat kita. Sebab itulah makna kita kena berada di dalam masyarakat yang di sana ada ulama. Supaya apa-apa pun kemuskilan yang wujud pada diri kita tentang masalah agama, baik dalam bab usuluddin
Masalah syariat, mana fiqh atau tasawuf, kita kena rujuk kepada orang yang tahu. Supaya kita tidak tersesat. Jangan kita berasa tak apa. Sekarang orang ni merasakan diri mereka sangat bijak. Mereka tidak mahu, orang panggil mencemar duli. Turun ke padan untuk belajar dengan guru-guru. Yang pada anggapan mereka terlalu tinggi, terlalu orang panggil mulia. Maknanya belajar dengan guru-guru yang lekeh-lekeh ini. Tak mahu punya. Lalu mereka hanya membaca buku-buku begitu sahaja. Mereka tidak mahu kelihatan bahasa mereka duduk bersama-sama. Sekali dengan orang kapun, dengan orang ramak. Jadi apa yang mereka fahami hasil daripada buku-buku yang mereka baca. Yang boleh jadi dia terambil daripada tulisan daripada orientalis barat. Misalnya kerana orientalis barat ni mereka bergerak dengan secara sangat bersungguh-sungguh mentafsirkan agama. Mereka belajar Islam, belajar Quran, belajar hadis. Lalu mereka memesunkan maknanya. Sembahyang, mereka berbicara tentang sembahyang. Islam tu apa dia? Akidah macam mana? Sembahyang macam mana? Puasa macam mana? Jadi kalaulah ada orang yang terambil, maksudnya ialah dia nak memahami Islam, jadi dia nak pergi ke masjid ramai-ramai begitu, dia rasa macam dia tu sangat tinggi. Mana orang panggil makhluk kayangan. Tidak boleh bersama-sama dengan orang bawahan. Lalu mereka mengambil pilihan untuk belajar dengan cara membaca buku-buku. Kalaupun membaca buku-buku yang sahih kandungannya sekalipun, tetapi itu tidak menjamin kefahaman kita akan jadi sahih. Kerana nak memahami bahasa-bahasa kita dan cara-cara usulub dia itu, dia ada ilmu dia pula. Jadi ilmu tentang memahami cara-cara bahasa kita dan olahan kita, apatah lagi kita atau kita yang moden, tetap saja memahami agama ni dia ada kaedah-kaedah dia. Jadi maknanya bila syaitan mari campur dalam zihin kita, apabila Allah Ta'ala ni tidak jirim, tidak arad, maka apalah hakikatnya? Tu. Lalu jangan kita mendesak fikiran kita untuk memikiri tentang bagaimana makna hakikat Allah Ta'ala. Maksudnya zat Allah Ta'ala. Jangan. Tu. Maka kata olehmu, bila mari benda-benda macam ni ke dalam zihin kita, dalam minda kita, maka kata olehmu, pada menolakkan demikian itu, tiada mengetahuikan Allah, malaikat Allah Ta'ala jua. Maksudnya mengetahui dari sudut kaifiat zatnya. Ada tak tahu Allah Ta'ala tak mengetahui akan Allah Ta'ala malaikat dia saja? Tak sah. Tak wajiblah mengetahui Allah Ta'ala. Tidak. Mengenali Allah Ta'ala itu bukan mengenali zatnya Allah Ta'ala. Bukan. Itu yang dimaksudkan dengan hakikat. Kita mengenali Allah Ta'ala melalui maknanya sifat-sifat dia. Dan makna-makna yang wujud di dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jawab lagu tu nak mati. Orang panggil apa yang dicapuk dalam fikiran kita, dalam minda kita. Kalau Allah Ta'ala tu dah bukan jirim, kalau Allah Ta'ala tu dah bukan arad, jadi apalah hakikat Tuhan? Maksud apalah hakikat Tuhan itu, mana seorang itu dia akan berfikir. Dia akan terus-menerus memikiri tentang hakikat Tuhan itu macam mana. Jadi tidak, mana tidak boleh lah. Kerana kita tidak ditaklif. Yang pertamanya kita tidak ditaklif. Kita tidak dibebankan dengan hukum wajib mengetahui zat Allah Ta'ala macam mana itu sudah dinyatakan. Yang wajib kita mengenali Allah Ta'ala itu ialah sifat-sifat Allah Ta'ala. Bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat apa dia. Dan itulah yang kita sedang usahakan sekarang. Jadi jawab dia macam tu. Maka kata alim pada menolakkan demikian itu, yakni taswis daripada syaitan, campur ke daripada syaitan ke dalam minda kita itu, kita kata tiada mengetahui Allah, malaikat Allah juga. Dan kalau kita kata, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada seperti upamanya Allah Ta'ala sesuatu. Yang ini misil ini sebagaimana yang kita sebut dah kemarin, itulah penyerupaan, menyerupai Allah Ta'ala pada
orang panggil jami' wa ajzail, makhlukat. Itu makna tidak. Tidak ada misil. Bukan tidak ada nazir dan tidak ada syibih. Kalau nazir itu kebanyakan daripada juzuk Allah itu menyerupa dengan kebanyakan daripada juzuk makhluk. Tidak. Tadi misil itu makna menyeluruh. Sehingga-hingganya tidak ada syibih. Syibih ni kalau menyerupa pada satu sisi, satu segi, itu nama dia syibih. Pun tidak juga. Artinya tiada seperti upamanya Allah suatu. Dan ialah ianya yang amat mendengar dan amat melihat. Dan lemah daripada mendapat itulah pendapat. Lemah daripada mendapat al-ajzu anil idrak itu ialah al-idrak. Lemah daripada mendapat itulah mendapatnya. Idrak macam mana? Lemah daripada kita mendapatkan hakikat zat Allah Ta'ala itu. Dengan panca indera kita, dengan hati kita maksudnya mendapatkan zat Allah Ta'ala, maka itulah mendapat, maksudnya kenal Allah Ta'ala. Selagi mana kita boleh memperikan dia bahawa Allah Ta'ala itu besaning mata Allah Ta'ala itu ada dulu kita masuk duk belajar dulu, ada guru sebut, ada setengah ajaran sesat dia kata bila dia mengatik lama-lama ni maka tergambarlah Tuhan. Maka nampaklah Allah Ta'ala tu matanya besar besing. Besing tu makna jeluk yang besar. Oh, maknanya itulah dia panggil musyabahah. Itulah dia panggil menyerupai, mumatsalah. Lawan kepada mukhalafah itu ialah mumatsalah. Misil. Allah Ta'ala mata, mana Allah Ta'ala ada mata. Basar lain, basar tu sifat pelihat. Ini pun ada juga orang-orang buat hal Dia kata kita melihat dengan mata, kita ada Allah Ta'ala melihat juga. Melihat Allah Ta'ala tu bukan melihat dengan mata. Jadi dia katakan maknanya sinar balan putih mata, bukan. Kita sendiri makhluk pun kita bukan melihat dengan mata. Itu yang perlu difahami. Hanya kita ni tawassu'an, berluas-luas bercakap tengok dengan mata. Bukan kita tengok dengan mata. Kita tengok dengan sifat basar kita makhluk ni pun. Dan basar itu bukan jisim. Kalau mata itu jisim. Tuhan ni ada mata, makna beranggota. Tidak. Bukan saja Allah yang melihat dengan basar, mendengar dengan samuk. Kita mau ni pun, mana kita makhluk pun kita melihat dengan basarun, bukan dengan ainun. Ainun makna mata. Kita bukan melihat dengan mata, hakikatnya kita melihat dengan sifat pelihatan. Yang dipanggil sebagai basar. Maka kalau orang kata ni biasa kita dengar lah orang kata. Kita melihat Allah Ta'ala pun melihat juga. Melihat orang panggil dengan butir mata. Bukan. Jadi Allah Ta'ala melihat bermana Allah Ta'ala itu berjisim. Tidak. Allah Ta'ala melihat dengan basar. Dengan sifat basar. Bukan dengan mata. Dan sifat basar ni, mana kita ada basar, Allah Ta'ala basar, melihat dengan basar, mana melihat dengan sifat basar. Jadi itu tidak menjisimkan Allah Ta'ala. Tidak menjadikan Allah Ta'ala itu berjisim. Sebab yang kita katakan itu basar, itu bukan jisim. Itu adalah sifat. Alih-alih mereka itu mengatakan, orang panggil Allah Ta'ala itu melihat. Kita melihat dah. Allah Ta'ala pun melihat juga. Makna dengan mata. Mata itu maknanya, memanglah kalau melihat dengan mata. Allah Ta'ala bukan melihat dengan mata. Tapi dengan basar. Jadi, lemah daripada mendapat, al-ajzu anil idrak. Itu idrakun. Lemah daripada mendapat. Mendapat lagi mana? Mendapatkan hakikat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala. Itulah nama dia mendapat. Mendapat tu maksudnya mengenal lah. Kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala, Allah saya ni, akidah saya ni sampai dah kodok. Lulus kodok. Benar kodok tidak. Ataupun tak lepas lagi. Dia duduk bimbang. Dia duduk. Kerana dia tak boleh nak gambarkan Allah Ta'ala itu zat Allah Ta'ala. Lemah daripada kita nak mendapat itu. Umpama mendapat itu menggambarkan zat Allah Ta'ala itu macam mana.
Kita tak dapat melihat, tak dapat mendengar, tak dapat mencium, tak dapat merasakan dengan tangan teman Allah Ta'ala. Lemah daripada tak boleh nak digambarkan dengan hati kita, dengan minda kita. Itu dia panggil lemah daripada mendapat. Itulah mendapat. Itu orang yang kenal Allah Ta'ala. Selagi mana dia boleh raya Allah Ta'ala, boleh bagi tahu Allah Ta'ala macam ni. Maksudnya dari segi zat Allah Ta'ala. Bukan sifat Allah Ta'ala. Itu memanglah. Allah Ta'ala bersifat dengan, Allah Ta'ala bernama dengan sekian nama itu. Memanglah kita dapat itu dengan secara tauqifiyah. Pemberitahuan daripada syariat. Jadi itulah ayat dianya, lemah daripada mendapat, itulah mendapat. Mendapat itu maksudnya lemah daripada mendapat. Kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala tu tubuh dia besar ke, kecil ke, kurus ke, gemuk ke. Kita tak mampu nak berkata bahasanya, nak memahami bahasanya Allah Ta'ala itu ada boleh dibahagikan tubuh itu. Itu bukan sifat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lemah daripada mendapat itu, itulah mendapat. Jadi kalau ada orang yang boleh menyatakan Allah Ta'ala dari segi zatnya, sebagaimana orang-orang musyrik Mekah mengatakan Tuhan itu daripada Jokuman, daripada Intam, itu bukan. Mereka menyebutkan bahan-bahan yang terbaik yang wujud di atas muka bumi untuk menggambarkan Allah Ta'ala. Maka turun surah Al-Ikhlas, membersihkan kenyataan-kenyataan yang tak betul itu. Jadi lemah daripada mendapat, itulah mendapat. Lemah diri kita untuk memberikan zat Allah Ta'ala itu macam mana. Itu barang mana kita kenal lah. Kalau kita boleh royak, boleh bagi tahu kepada orang. Allah Ta'ala bersifat dengan sekian-sekian. Maknanya Allah kaifiat zat Allah Ta'ala ni sekian-sekian. Kalau begitu, itu bukan kenal lagi. Maknanya itu bukan. Allah Ta'ala selagi kita boleh royak, boleh bagi tahu dengan kaifiat makhluk. Allah Ta'ala itu mana Allah Ta'ala ni makna Tuhan yang menyalahi kejadiannya. Nak boleh mana Allah Ta'ala tu ada dia dengan sendirinya, kita ni mana tidak, kerana ada yang mengadakan kita. Jadi lemah daripada mendapat, itulah mendapat. Dan mustahil lawannya, makna yang melawan akan dia. Yang melawan kepada sifat mukhalafah ini. Jadi lawan itu dia masdar, kita kena takwilkan dia kepada makna isim fa'il. Yang melawan. Jadi ni mustahil tentu tidak. Mustahil makna tentu tidak. Atau makna tentu tak ada yang melawan kepada sifat mukhalafah ni. Apa dia? Yang melawan bagi sifat iaitu menyerupainya Allah Ta'ala bagi sesuatu daripada segala makhluk ini. Mumathalatuhu lil hawadis. Itu mumathalah tu lawan kepada mukhalafah. Menyerupai, ada misil, ada mumathalah. Jadi mumathalah mustahil, tentu tidak. Allah Ta'ala itu memathalah bagi makhluk-makhluknya. Memathalah makna bersamaan. Bagi sesuatu daripada makhluknya. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila datang di dalam Quran atau hadis barang yang memberi wahamkan, menyerupai, maka mazhab salaf. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila datang di dalam Quran ataupun hadis, datang kepada dia, datang barang yang memberi wahamkan, kesamaran, perkara yang mewahamkan kesamaran, menyerupai, mana menyerupai Allah Ta'ala dengan yang baharu. Sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi. Seperti ja'a rabbuka, telah datang oleh Tuhan kamu. Bila sebut kata datang, al-maji, ini makna datang. Ini maksudnya datang nyok-nyok-nyok. Gitu. Atau wayabqa wajhu rabbik.
kekalah oleh wajah Tuhanmu. Mana Tuhan itu ada wajah. Ataupun orang panggil amintum man fis sama, yang pada langit, mana Tuhan itu duduk di dalam langit. Faham juga mana Tuhan itu bertempat. Itu dia panggil menyerupai dengan makhluk. Tuhan itu berjisim, jadi menyerupai dengan makhluk. Kata tadi Allah Ta'ala itu mukhalafah, bersalahan dengan makhluk. Macam mana pula dalam Quran ada nas-nas yang menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala itu berjisim. Bagaimana kata tadi? Maka mazhab salaf, cara penyelesaian ini supaya jadi sahlah i'tikad kita tadi. Jadi supaya jadi mutabaqah, selaras nas-nas itu dengan i'tikad kita. Tidak bercanggah. Sebenarnya tidak bercanggah. Jadi dalam menghadapi ayat-ayat sifat, dia panggil ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat maknanya ataupun disebut sebagai ayat sifat. Sifat tu makna anggota lah. Tuhan beranggota, ada wajah, ada tangan. Ada muka, ada tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Itu di antara ayat-ayat yang terkenal lah yang dibawakan di dalam isu ini. Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala datang nyok-nyok. Itu maknanya memberi ketahui akan makna berjisim. Jadi, kalau ada kedatangan nas yang semacam itu dan seperti hadis tadi, ya doa rabbuka hatta ya doa rabbuka qadamahu. Sehingga Allah Ta'ala meletakkan qadamnya, tapak kakinya ke dalam neraka. Lalu neraka kata, kotin, cukuplah padalah kenyebutan dah. Tak gerak dah. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kakinya dalam neraka, bermakna Tuhan itu ada kaki dah. Soalan lagi tu. Itu dipanggil perkara yang mewahamkan. Waham memberi kesamaran kepada kita bahasanya Tuhan itu berjisim. Berjisim ini maksudnya ada anggota. Jadi yang menyalahi dengan etika kita bahasanya Allah Ta'ala itu mukhalafah, menyalahi bagi sekalian yang baru. Jadi macam mana bila kita bertemu dengan ayat-ayat yang seumpama ini? Maka kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, maka mazhab salaf, ada dua mazhab. Salaf maknanya orang-orang yang 300 tahun daripada Nabi ataupun 500 tahun di atas khilaf. Dua saat ni. Berdasarkan hadis Nabi, khairu kurni. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Makna hak manusia ada pada zaman aku ini. Ialah para sahabat. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian mereka yang mengiringinya sampai 3 kali. Mana Nabi sebut sampai 3 maksudnya merujuk kepada 3 generasi. Yang terbaik yang dikenali sebagai Juyulul Qur'ani. Generasi yang benar-benar beramal dengan Al-Quran. Jadi itu makna salaf. Jadi lawan kepada salaf itu khalaf, orang kemudian. Macam kita ni. Jadi mazhab salaf diserahkan kehendaknya kepada Allah. Serahkan murad yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah Ta'ala. Apa murad dengan perkataan tangan? Murad dengan perkataan tangan ini. Serah kepada Allah Ta'ala. Dia panggil tafwid ilallah. Tafwid ilallah. Serah kepada Allah Ta'ala. Murad dia. Murad dengan kata tangan itu. Apa dia? Serah kepada Allah Ta'ala. Jadi serah kepada Allah Ta'ala, maknanya macam mana? Itu dipanggil takwil juga. Dipanggil takwil. Di sini dia tak sebutlah takwil. Ini disebut sebagai takwil ijmali. Takwil secara ijmal. Jadi mazhab salafnya dia serah kepada Allah Ta'ala muradnya. Yadullah tangan Allah Ta'ala menisbatkan perkataan itu. Perkataan itu dia isbatlah. Tapi maknanya serah kepada Allah Ta'ala lah untuk menartikannya macam mana. Muradnya macam mana. Itu serah kepada Allah Ta'ala, itu mazhab salaf.
Juga termasuk dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, boleh. Kita nak serah begitu. Yang kedua, mazhab khalaf. Khalaf ini orang yang kemudian yang datang selepas daripada 300 ataupun 500 tahun. Selepas daripada itu. 500 kenapa? Karena 3 kurun itu tak semestinya 100 tahun. Karena setiap generasi itu boleh mencapai sampai ratusan tahun. Seperti mana sahabat Anas bin Malik diberikan panjang umur. Jadi mazhab khalaf ditakwilkan akan dia. Ayat ini perlu ditakwilkan kepada murad dia, makna dia yang tertentu. Ada pun mazhab salaf, dia kata serah saat ni, serah pun belai-belai serah dia takwil juga. Nama dia takwil ijmali. Takwil ijmali seperti berdalilkan kepada sifat apa-apa sifat lalu dikatakan makna yang layak baginya yang tak mengatur itu dipanggil takwil ijmali. Tidak ditakyinkan kaifiahnya. Itu ditakwil juga, takwil tafsili, takwil ijmali saja. Kemudian satu lagi tu dia panggil takwil tafsili, secara memperincikan akan. Jadi mazhab salaf pun takwil juga, nama dia takwil ijmali, takwil secara ijmal. Adapun menentukan muradnya, seperti tangan itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Murad dia ialah qudrah, kuasa. Maka itu dinamakan sebagai takwil tafsili. Itu yang banyak dikerjakan oleh orang-orang. Maknanya orang panggil orang-orang yang kemudian. Kemudian itu maksudnya, kemudian lama-lama kemudian maknanya daripada 500 tahun ke sini kepada ataupun 300 tahun mengikut ikhtilaf masing-masing. Jadi salaf kata kita serah kepada Allah Ta'ala apa tangan, apa makna tangan. Tapi kita isbah perkataan itu tidak. Tapi khalaf kata mana kita takyinkan murad dia apa dia. Supaya apa? Supaya hilang samar itu kepada kita. Tidak kita akan duk perasa macam-macam lah. Seperti kita kata hadis tak ni. Misalnya hadis tak ni. Hadis hatta yada'a rabbuka qadamahu. Sehingga Tuhanmu meletakkan kakinya di dalam neraka. Maka neraka kata qatin pada dah cukup dah kenyebut tak dah. Maksudnya apa dia? Qadam Allah Ta'ala itu. Jadi kalau ulama-ulama salaf serah kepada Allah Ta'ala 100%. Ya kami menerima perkataan qadam itu kaki dengan makna kaki atau apa. Tapi pada menisbatkan dia dengan makna yang khusus itu tidak. Maka mereka hanya takwil ijmali saja. Salaf ini. Mazhab khalaf dia takwil ijmali kemudian takwil tafsili. Takwil tafsili itu bagaimana? Ta'yinul murad, menentukan murad. Bila sudah ditentukan murad itu maka selesailah daripada mari dalam hati kita tu gambar yang bukit-bukit. Tu. Karena syaitan dia akan ambil kesempatan untuk nak taswis dan juga buat mari gambar-gambar. Karena kita duk fikir ni. Jadi adapun takwil dari mana orang mana khalaf, hadis ini ditakwil oleh mereka. Dengan makna apa dia? Qadam ni asal makna dianya ialah tapak kaki. Murad dia di sini ialah rijil, maksudnya kaki lah. Rijil makna kaki. Sehingga Tuhanmu memasukkan tapak kakinya. Apa murad dia? Murad dianya ialah yang terakhir daripada ahli neraka. Tu. Murad dengan qadamahu tu ialah
kumpulan yang terakhir yang masuk neraka. Jadi memanglah neraka berkata qatin cukuplah. Jadi bagaimana diartikan bahawasanya qadam Allah Taala itu dengan jamaah. Maka ni nak takwil itu dia ada sebab kerana muhal ala Allah hadhihi sifah. Karena kalau kita nak kata kaki Allah Taala itu betul-betul dengan makna berjisim itu muhal, mustahil. Jadi bagaimana? Cari dalam bahasa. Tak boleh rekoh-rekoh bahasa yang baru. Dia kena turut bahasa yang dahulu. Ada ke tak? Orang Arab memakai perkataan qadam itu bermakna dengan suatu makna yang apa-apa, tak kira lah. Jadi di sini maknanya, mana qadam di sini, cari. Ulama-ulama cari dalam bahasa. Qadam itu ialah tapak kaki. Bermakna rijlil dengan makna rijil. Makna kaki. Jadi kaki ar-rijlu di dalam bahasa Arab. Ar-rijlu dalam bahasa Arab ada. Di sini makna qadam. Qadam tu masuk rijil lah. Ar-rijlu fil Arab itu salah satu daripada makna ialah bi makna al-jama'ah dengan makna jam'u. Maka di sini sahlah ditakwilkan kaki Allah Taala tu kepada jamaah, yakni jamaah yang terakhir yang masuk neraka. Dalam bahasa Melayu pun rijil diterjemah dalam bahasa Melayu ialah kaki. Kaki pun sama ni mutabaqah ni dengan bahasa Arab. Jadi cuba kita kata bahasa Melayu kita agak mana rijil kaki-kaki ni maksudnya tim. Satu jemaah, satu kumpulan. Kita ni tak boleh masuk tu pokok demo tu apa pula? Tu pokok ahli mana kaki menego lah kau tu. Kaki menego. Apa makna kaki menego? Menego tim jemaah. Tu kaki bola tu, kaki bola. Apa maksud kaki bola? Adakah kaki dia tu bentuk bola ataupun dia tu orang suka main? Tak semua kaki bola tu dia banyak jenis lah. Ada minat-minat tengok saja. Apa makna kaki situ? Dengan makna tim, dengan makna puak, dengan makna jamaah. Maknanya hatta yada'a rabbuka qadamahu finnar tu. Sehingga Allah Taala meletakkan kakinya, meletakkan puak yang terakhir ke dalam neraka. Maka neraka berkata qatin cukup dah, pada dah lah. Kenyebut tak lebih lah, tak sida tambah apa-apa. Ada hak dia. Jadi itu maknanya orang panggil takwil daripada mazhab khalaf dan tafwid daripada mazhab salaf. Maka mazhab salaf diserahkan kehendaknya, mana murak dia tu kepada Allah Taala. Apa murak? Apa murak sifat-sifat Allah Taala itu. Dan mazhab khalaf ditakwilkan dia dengan takwil tafsili. Ditakwilkan dia dengan takwil tafsili. Maka seperti firman Allah Taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi inilah ayat yang biasa dijadikan contoh, dikemukakan apabila berbahas dalam bab sifat, mana sifat ini. InsyaAllah kita sambung pagi besok untuk kita mengetahui cara bagaimana memahami Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, mengikut mazhab salaf dan juga mengikut mazhab khalaf. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal muhbitin syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.